Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam kongsi facai. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Zamari LC? Moga anda sihat berbahagia, ya. Itu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Muhammad Fuad, saudara Zamari LC, selamat malam, terima kasih. Salihin Usalitan, salam dari Kelang. Beliau berkirim salam untuk teman-teman yang sempat melayari Amir Hijaz Fans. Begitu juga dengan Salih Huzin Usalitan, saudara T. Wus, pendekar mata satu. Bila nak datang Johor? InsyaAllah. InsyaAllah lepas saja penamaan calon saya datang nanti lah tu. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Azimi Saleh, Aminah Kak Minah, apa khabar orang Terengganu? Izzuddin Azra Yusof, Abed Jak, apa khabar mudah-mudahan moga sihat. Abu Nems. Itu juga dengan saudara Kamarul Zaman, saudara Mizan Al-Iman, saudara Thomas Tan, kongsi Pak Choi, saudara Thomas, saudara Hamzah Hussein, Waalaikumsalam, saudara Rosli Jaafar, salam dari Tanah Merah, ini daripada saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, berkirim salam untuk semua teman-teman. Begitu juga dengan saudara Mutalib Maxson, saudara Abu Nem dari Taiping, saudara Yusuf, saudara Yusuf Abdul Samad, saudara Zakaria Yusof, salam. Macam mana PRN Johor? Belum lagi ada penentuannya sebab Suruhanjaya Pilihan Raya belum bersidang, saudara. Puan Nur Maria, apa khabar? Terima kasih. Saudara Ramli Abdullah, Mira Harun. Begitu juga dengan saudara Iskandar Zulkarnain, saudara Iskandar Zulkarnain Nordin. Terima kasih. Saudara Zairi, saudara Muhammad Syarul dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini, kalau boleh saya santuni, akan saya santuni. Tapi badan terasa letih sangat-sangat ni saudara. Aduhai, baru balik daripada Lumut, Manjung. Saudara Yaya Darus, Penang Mai. InsyaAllah nanti cek pergi Mai sana lah, no. Pergi cari apa-apa ini, roti canai dengan nasi kadak. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pada negara kita hari ini. Pada hari ini adalah hari Isnin 31 Januari, iaitu hari terakhir bulan Januari dan permulaan 1 Februari besok, dan sambutan tahun baru Cina. Kepada warga teman-teman kita, warga Tionghoa, kita ucapkan kongsi Pak Choi. Dan untuk umat Islam, jangan lupa kita tinggal 62 hari lagi untuk menanti kehadiran bulan Ramadan. 62 hari menuju Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-684 virus corona menyapa bumi kita dan masih belum lagi mau beredar. Kerana menurut laporan daripada sahabat saya, saudara Rio dari Universiti Melaya, katanya hari ini ada sedikit kurang, tetapi jumlahnya taklah begitu menggalakkan. Sebab semalam 4,915 jangkitan, tapi hari ini 4,774 jangkitan. Masih banyak dan masih tinggi jumlah saudara. Semalam kematian 8. Jadi kalau kita lihat untuk Januari saja, sebab hari ini adalah penutup kepada bulan Januari dengan 4,774 kes. Artinya saudara, untuk bulan Januari ini jumlah mereka yang dijangkiti, yang terkumpul selama sebulan, yang dijangkiti oleh virus corona adalah 109,552. Berdoalah kita agar virus corona ini segera usai. Letih rasanya. Baik saudara, terima kasih saudara Rio atas kiriman sebut, atas perkongsian ini. Dan seperti biasa kita masuk sedikit e-commerce saudara. Dalam segmen e-commerce ini, sekali saya katakan, kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar tentulah sibuk dengan haruman setangi bakurnya dan juga wangi-wangian parfum dari Timur Tengah yang diperbuat dari pati kayu gaharu.
saya menggunakan parfum Amir Al-Oud. Kalau tanya saya lebih suka mewawarkan penggunaan Amir Al-Oud. Tapi kata Azhar, dia ada banyak produk lagi yang lain. Sila hubungi beliau di talian 011330412441. Dan hujung-hujung bulan Januari ni ada special discount, 50% special discount. Ada pula lagi ada Tamar. Ya, saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar. Dan boleh juga saudara memesan rendang tok, bolu berdal, itu produk ibunya. Samping itu jangan lupa untuk kesihatan, Al-Azhar juga memasarkan itu gula O tanpa kalori. Jadi kalau saudara yang risau dengan kecil manis, tidak mahu menggunakan gula, bolehlah gunakan pemanis gula O, saudara. Baik, kalau saudara tidak dapat berhubung dengan Azhar, jangan lupa hubungi pula Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dan jangan lupa, kalau berhubung dengan Siti Farehah, pesanlah dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap makannya, jadikan lauk tanpa lauk-lauk lain pun sudah cukup. Lebih sedap lagi, lebih enak lagi kalau makan dengan kanji ataupun porridge. Saudara juga ini untuk di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan saudara Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang terjamin harganya lebih murah daripada harga pasar dan mutunya adalah AAA, manis saudara. Akhir sekali, tentulah popiah sira Lady Maria. Jadi popiah sira ini bila kita makan penuh dengan keasyikan. Asyik saudara, sebab dia rangup, dia pedas dan manis. Sila berhubung dengan saudara Nizam di talian 019-435-1203. Okey saudara, usai pencerahan tentang e-commerce. Baik saudara, saudara Syari, salam pencerahan. Salam pencerahan. Salam warga cinta damai dari Selayang, saudara Johasri. Baik saudara, ini yang dia melalui Instagram. Jadi kalau saudara rasa terganggu dengan Facebook, jangan lupa subscribe Instagram. Alamat yang sama, Amir Hijaz Fans di Instagram. Jadi kalau ada gangguan, boleh lari ke Instagram. Saudara? Baik. Lalui kehidupan kita hari ini, kita akan membicarakan sedikit tentang bagaimana sekarang ini kita sebenarnya berada dalam zaman yang seperti mana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana manusia ataupun dunia ini, dia ada mengalami 5 zaman. Zaman pertama, zaman kedua, zaman ketiga. Itu zaman pertama, itu zaman nubuah. Nubuah itu zaman kenabian yang diawali dengan daripada zaman Nabi Adam. Itu bapa kita saudara, sampailah kepada baginda Rasulullah SAW. Itu adalah zaman nubuah. Kemudian masuk pula zaman yang kedua, iaitu zaman khilafah yang dipimpin oleh para sahabat. Seperti bermula dengan Saidina Abu Bakar, kemudian Osman, Ali, saudara, Umar Al-Khattab. Itu zaman-zaman khalifah. Kemudian beralih kepada zaman ketiga, sebelum sampai ke zaman keempat, itu zaman Al-Mulk, kerajaan. Tapi bagaimanapun ia berakhirnya pada dinasti Utsmani di Turki. Kalau di Indonesia dulu ada era Majapahit, Sriwijaya, Galuh dan sebagainya. Macam kita di Malaysia ni, zaman kemilangan Empire Melayu Melaka, Empire Islam, itu zaman yang ketiga. Itu zaman Al-Mulk, itu kerajaan saudara. Dan kita sekarang ni sudah pun masuk ke zaman Jabah Biru. Jabah Biru itu zaman kebebasan maksiat di mana-mana, dan inilah zaman yang sedang kita alami sekarang saudara. Kerana zaman ini fitnah bertaburan. Matlamatnya tidak lain adalah untuk melemahkan muslimin. Kerana era fitnah ini adalah merupakan era yang terbesar di mana akan terjadinya saat munculnya Dajjal. Saudara, itu kata sabda junjungan yang saya dapat culipan daripada teman-teman. Kerana orang yang tidak layak ataupun orang yang zalim menjadi penguasa atau pemimpin, sampai itu jumlah umat Islam ramai, tapi mereka diibaratkan bagaikan buih-buih di atas laut yang tidak ada
memberi kemanfaat dalam manusiawi. Jadi sedikit saja yang sanggup berjihad untuk membela Islam. Dan ini sedang kita lalui, saudara. Kalau kita bercakap untuk menyeru mereka untuk terus kita menyebarkan atau memperjuangkan Islam ini, terlalu sedikit sangat yang sanggup, melainkan mereka lebih cintakan duniawi. Dan tentulah ini yang kita takutkan, kerana selepas era ini akan datang zaman khilafah 2. Itu zaman di mana suasana seperti pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Kerana ketika itu, mengikut kepercayaannya, Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Bila kita tak tahu. Tapi sekarang ni kita berada dalam zaman yang keempat, iaitu zaman Jababiru, di mana fitnah, kemaksiatan. Jadi sebab itu, saudara, kita harus memelihara diri kita supaya tidak terkongkong dalam ataupun kita berada dalam kumpulan yang lebih cintakan duniawi. Itulah, saudara, sekadar apa yang saya dapat untuk kita perkongsian dalam segmen yang selalu saya sebutkan tadi, itu naluri kehidupan. Baik, saudara, usai naluri kehidupan, kita santuni mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, kebebasan adalah kata-kata yang begitu indah, sehingga meskipun hal itu sebenarnya tidak ada, tapi orang tetap harus mempercayainya. Ini curipan daripada John Wolfgang von Goethe daripada Jerman. Kiriman saudara Hibil, dia kata, kebebasan adalah kata-kata yang begitu indah, sehingga meskipun kadang-kadang hal itu sebenarnya tidak ada, tapi orang tetap mempercayainya. Begitulah keadaan saya. Terima kasih saudara Hibil atas kiriman mutiara kata yang cukup berarti untuk kita kongsi bersama. Saudara, saya minta maaf, saudara, suara saya mungkin tidak begitu jelas, mungkin suara orang sakit sebab saya sebenarnya keletihan memandu daripada Manjung. Tadi saya singgah di Teluk Intan. Kalau saya lihat pagi tadi dia pukul 11, 12 saya minum pagi di Teluk Intan, di Maskan Tani. Sedap dia punya mie rebus. Sampai di Kuala Lumpur, dia buka pukul 2, terus buat kerja, cari bahan-bahan untuk saya memberi pencerahan malam ini. Bagaimanapun, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat, saya harus menyuarakan. Kita harus memberi salam impian kita. Mudah-mudahan adalah sinarnya selepas bulan Februari nanti, ya saudara. Ataupun mungkin dalam Februari, mungkin, saya tak tahulah. Ini terpulanglah pada pimpinan yang ada hari ini. Dan kita amat mengharapkan agar negara tidak berbelanja tanpa had. Kalau berbelanja tanpa had, maka pastilah negara kita akan terjerumus dalam menjadi sebuah negara yang muflis. Saudara, sebab saya tadi pun nampak juga, saya tak mau menceritakan sebab ada kiriman daripada ahli parlimen daripada Johor Bahru. Dia kata bahawa kedudukan ekonomi kita agak tenang. Bagaimanapun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan kita berada di landasan yang benar. Jadi dua perbezaan pendapat itu, bagaimanapun saya tidak mahu menyantuni persoalan itu kerana saya bukan pakar ekonomi. Jadi saya tengok, saya santun sikit-sikit saja. Tajuk perbincangan kita malam ini, saudara, adalah sengketa yang terukir. Apa yang saya maksudkan sengketa terukir? Kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Saudara, kata Pak Nazir, ikan petutu si ikan kerisi ditimbang berat oleh penjaja. Pemimpin itu ibarat besi, jika berkarat dibuang saja. Jadi kalau pemimpin itu berkarat ataupun kutu, terjebak dalam kepelbagaian maksiat lah, perbuatan yang tak baik apa semua, maka akhirnya dia terbuang begitu saja dan dilupakan oleh rakyat. Kemudian kata Pak Nazir lagi, demam kepialu sebabnya dada, otak beku seperti nanar. Apabila malu sudah tiada, segala laku dianggap benar. Kalau perasaan malu dah tak ada dalam diri kita, maka apa saja dilakukan, kita rasa itu benar. Ini yang bahayanya, saudara. Sebab itu kita mesti ada malu. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kita mesti malu untuk melakukan kemaksiatan. Kita mesti malu untuk melakukan pembohongan. Kita mesti malu untuk menipu rakyat sebagai pemimpin, saudara. Pak Nazir kata, okey, dia kata otak beku seperti nanar. Nanar tu maksudnya agak bingung. Suasana yang bingung adalah nanar. Saya suka Pak Nazir sebab dia akan memberi penjelasan perkataan-perkataan yang dianggap orang tak faham, dia akan memberi penjelasan.
Sebab tu katanya demam kepialu sebabnya tak ada, otak beku seperti nanar. Itu orang bingung. Apabila malu sudah tiada, segala laku dianggap benar. Baik, saudara, terima kasih Pak Nazir. Saya juga menerima pantun daripada sahabat kita, Saudara Nordin Malik, pejuang anak muda di Perak Tengah yang masih meneruskan usianya, meminta ataupun membuka peluang pada anak muda untuk belajar teknik-teknik pertanian moden, saudara, di iGrow-nya. Dan last call itu hari terakhir untuk menerima kedatangan siapa saja untuk berkursus di iGrow selama 3 bulan adalah pada 7 Februari, seminggu je lagi, saudara. Dan tiada bayaran dikenakan, tempat tinggal disediakan, makan disediakan. Jadi segala-galanya percuma. Terpulanglah pada saudara. Kata Saudara Nordin, tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, hendak mendaki jalannya semak. Lebay malang cerita dahulu, pesan nenek jangan tamak. Cerita dulu kita kata merasakan lebay malang. Bila dia ke hilir waktu air pasang. Bila sampai ke Rumah Kenduri, sebab katanya di Rumah Kenduri itu ada jamuan ayam, maka dia pun nasib berani, dia pun kejar ke situ. Tapi kerana dia menongkah arus, maka dia sampai lewat, habis makanan. Kemudian dia pun pergi pula ke hilir, ada kenduri selagi, dengan harapan adalah. Tapi bila dia pergi ke hilir pula, ada mudik ke hulu, air pula sudah surut, maka menongkah arus lagi sampai lewat, akhirnya lebay malang, apa pun tak ada. Saudara, sebab itu kata Saudara Nordin, tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, hendak mendaki jalannya semak. Lebay malang cerita dahulu, pesan nenek jangan tamak. Sebab itu kita jangan tamak, saudara. Kemudian kata Saudara Nordin lagi, dalam iGrow tanam cabai, jangan ditanam pokok padi. Kasihan sungguh nasib Pak Lebay, silap dalil, hilang undi. Itu saya rasa beliau menyantuni apa yang kita lihat dalam perdebatan politik hari ini. Terpulanglah untuk saudara memikirkan. Tapi Saudara Nordin beliau mewakili kumpulan anak muda yang dapat merasai dan menjiwai suasana politik hari ini. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun untuk kita berkongsi bersama. Saudara, fiah politik dalam negara haru biru benar dalam keadaan sekarang tak menentu, saudara. Sabar lagi, insya-Allah saya akan cuba santuni, saudara. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Jangan lupa, saudara, kerana orang tua kita dahulu sering berpesan supaya setiap pemimpin itu hendaklah sentiasa mereka memegang syarak, menjaga adat dan mesti menjaga kemurnian sikap. Ini harapan dan impian warga bangsa terdahulu yang meninggalkan kita. Begitu juga kenyataan-kenyataan dan harapan pemimpin terdahulu agar lahirnya pemimpin bangsa Melayu hari ini dan akan datang terdiri dari pemimpin yang bukan pemimpin yang dakar. Dakar itu orang yang gila-gila, orang yang dakar. Kerana katanya tanda-tanda pemimpin yang dakar, hatinya busuk, kelakuannya dakar, gila-gila, tak menentu aja. Janji tak ingat, sumpah dilanggar, petua amanah langsung tak didengar, cakap temberang, buat pun besar, beban tak lepas, tugas terlantar. Itu kalau kita memiliki pemimpin yang dakar. Bila mereka ini dijadikan pemimpin, celakanya besar. Dijadikan tua, pasti bertengkar. Dijadikan induk, banyak yang engkar. Dijadikan tiang, kepalanya besar. Kalau tiang itu kepalanya besar, tumbanglah tiang itu, saudara. Memimpin umat tidak akan benar. Itu harapan pemimpin kita supaya tidak hadir pemimpin yang dakar, itu pemimpin yang gila-gila. Terima kasih Saudara Tan Sri Johan Japar atas kiriman buku ini untuk kita berkongsi sahabat malam. Kita sambung lagi malam esok, saudara. Sebagaimana saya ingatkan saudara, suara saya malam ini agak kurang bertenaga, tapi mungkin keletihan. Baik, saudara. Walau bagaimanapun, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube. Makalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang anda lakukan maupun culipan ataupun suntingan. Semua itu adalah tanggungjawab anda kerana saya tak mampu untuk memantau kesemua komen ke, pandangan ke, culipan kata-kata ke ataupun suntingan dalam live video saya ini dimasukkan dalam YouTube yang lain. Kerana itu bukan urusan saya dan saya tak bertanggungjawab. Tapi kalau digunakan sepenuhnya, Amir Hijaz Fan terus daripada awal sampai habis,
tak ada masalah, saya akan bertanggungjawab. Tapi kalau potong sana potong sini jadi lari, maksudnya saya tak bertanggungjawab, saudara. Kena ingat bahawa inilah pencerahan politik yang saya wujudkan semata-mata untuk memberi informasi agar warga kita berinformasi apa yang berlaku dan juga memikirkan tentang suasana politik. Tidak lain, bukan untuk memuja sesiapa, saudara. Dan kita prinsipnya bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. We must agree to disagree. Kalau itu prinsipnya, mudah. Jangan pula saya bercakap ini saudara kena percaya 100%, tak boleh juga. Saudara bagi pandangan juga, saya kena percaya 100% pun tak boleh juga. Kita mesti ada flow of the ideas ataupun aliran pemikiran supaya kita lebih berinformasi. Ingat saudara, saya amat mengharapkan, sebab kita warga cinta damai, santunlah dengan bahasa-bahasa yang murni dan tidak melakukan bahasa-bahasa yang agak celupar ataupun biadab. Ya saudara, sebab saya nampak kadang-kadang ada kiriman kalangan anak-anak muda, dia tak sabar, dia geram. Bila argument dia tu tidak dapat diterima ataupun ada orang menyangkal ataupun menyanggah pandangannya, maka dia pun mulalah membebel macam-macam. Saya harap jangan begitu, saudara. Kita terbuka bahawa pengalaman saya ini bukan ditontoni oleh warga UMNO saja. Ia ditonton oleh warga PAS, ia ditonton oleh warga daripada keadilan, daripada PBM, daripada DAP, semua, sebab ini terbuka. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saya, saudara. Dan hari ini alhamdulillah, saudara, saya dapat kiriman dan dapat berita bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terpaksa turun mengadakan perbincangan dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna dan juga Menteri Pertanian dan Hal Makanan, sama-sama juga dengan pertubuhan-pertubuhan NGO yang menyangkut soal kawalan harga makanan. Saya berterima kasih. Jadi sebab itu kadang-kadang Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna perlu rasa malu apabila Perdana Menteri terpaksa sendiri turun. Patutnya benda ini boleh anda lakukan tanpa mengheret waktu Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi nak buat macam mana sekarang? Keadaan seolah kadang-kadang hilang kawalan. Tapi hairan pula bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun mengadakan perbincangan, boleh pula harga ayam yang sampai RM9, RM10 hari ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, katanya bahawa harga ayam ditetapkan pada harga RM8.90. Itu harga siling. Tak boleh lebih daripada RM8.90. Alhamdulillah, saya harap bahawa adalah kawalan-kawalan terhadap makanan-makanan yang lain. Begitu juga dengan harga telur ayam. Semua grade kekal seperti harga kawalan skim, harga maksimum keluarga Malaysia yang telah diumumkan, saudara. Dan katanya pelaksanaan kedua harga ini bermula 5 Februari sehingga 5 Jun 2022. Saya harap agar Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna tegaslah dalam pelaksanaan ini. Saya dalam perbincangan itu banyaklah mereka berbincang bagaimana untuk mengekalkan kawalan, dan saya agak bersyukur kerana katanya ini usaha untuk mengimport daging-daging beku ini, iaitu ayam-ayam beku, tidak hanya diberi pada seseorang saja, malah terbuka kepada pasar raya dan juga syarikat-syarikat yang mempunyai permit untuk mengimport makanan. Tujuannya adalah supaya dapat dikawal harga. Itu aja matlamatnya. Kita harap agar adalah resultnya ataupun ini keputusan yang baik untuk rakyat, saudara. Dan saya semalam berada di Lumut, tapi di Lumut cuaca terang benderang, panas lit-lit yang kata. Tetapi kabarnya rupanya di Ipoh, kota raya Ipoh dibadai oleh ribut taufan semalam. Dan kabarnya begitu teruk, melibatkan kawasan di Taman Tasik Damai, Meru, Kampung Tawas dan beberapa kawasan lain. Ratusan rumah mengalami kerosakan akibat angin ribut dan puting beliung yang tidak terduga, terutama lagi ada kawasan Kampung Tawas dan Taman Tasik Damai. Dan ini mengakibatkan rata-rata penduduk di kampung Tawas yang majoriti penduduknya lah warga Tionghoa menzahirkan rasa sedih kerana mereka bakal menyambut Tahun Baru Cina. Menurut seorang mangsa, Tio Bo Chi, dia kata dia terkejut apabila tiba-tiba terdengar bunyi angin terlalu kuat sekitar jam 6 petang semalam.
Dia kata dia ketika sedang masak dan dia melihat sendiri bagaimana bumbung rumahnya tercabut lalu diterbangkan oleh angin. Saya tak tahu buat apalah, dia kata. Dan tentulah dia rasa sedih. Kita harus bersimpati dengan mereka. Sementara seorang peniaga, Yong Chi Fung, dia kata beliau bersyukur kerana 10 pelanggannya dan beberapa orang pekerja yang berada di kedai makannya terselamat daripada kejadian bumbung runtuh akibat kejadian ribut berkenaan. Dia kata sudah 10 tahun dia berniaga makanan, tapi inilah kali pertama ribut yang melanda yang begitu teruk. Sebab itu saya dah memberi wawarkan, tak silap saya 3-4 hari dulu, saya dah katakan bahawa berhati-hati. Jabatan Ramalan Cuaca memberi peringatan bahawa akan berlaku ribut kencang dan kita harus berhati-hati. Dan bagaimanapun saya difahamkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri Besar telah pun menyalurkan sekitar RM300,000 kepada 29 mangsa untuk membaiki kerosakan kediaman. Dan Yang Berhormat Menteri Besar telah pun mengerahkan supaya semua pihak, semua agensi dikerahkan untuk membantu mangsa-mangsa. Inilah cara yang terbaik. Saya kata bila rakyat ditimpa musibah, terus bertindak. Itu keadaan. Terima kasih Datuk Syarani. Saya yang baik, kita kata baik. Bagaimanapun, saya ingin mengulangi lagi bahawa Jabatan Kaji Cuaca masih lagi mengekalkan amaran supaya kita lebih berhati-hati, terutama di kawasan di Perak macam di Ipoh, Mualim, di Selangor khususnya macam berlaku di Shah Alam 2 hari lepas pun ribut juga lagi. Hari ini pun saya tengok masih ada lagi hujan lebat. Kemudian begitu juga di Sabah dan Sarawak. Jadi sekarang kita berhati-hatilah. Musibah ini mendatang kita tidak dapat menduga. Bagaimanapun kita harus melihat setiap kali ada musibah mungkin ada sesuatu yang ingin ditunjukkan daripada Allah SWT. Minta maaf saudara. Suara tak apa sedap hari ni saudara ya. Baik saudara, kita masih lagi bercerita tentang kumpulan wang semalam pekerja. Saya melihat culipan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Zaid Hamidi, dia masih kekal. Dia masih terus berharap agar setiap mereka yang menyimpan di kumpulan wang semalam pekerja diizinkan untuk mengeluarkan sedikit daripada wang akaun KWSP mereka untuk digunakan pada waktu-waktu sukar ketika ini. Artinya UMNO masih terus. Sebab itu kata Datuk Seri Zahid, dia kata rakyat amat kesal apabila pembangkang dalam sidang parlimen baru ini menyokong kenyataan Menteri Kewangan tidak membenarkan rakyat mengeluarkan wang daripada KWSP mereka. Kini kata Datuk Seri Zahid, cuma rakyat dan parti UMNO yang masih bersama dalam perkara ini. Hanya tinggal rakyat parti UMNO lah yang memahami betapa terdesaknya sebahagian daripada kita mahu mendapatkan wang tersebut bagi menampung keperluan diri dan keluarga. Rakyat jadikan apa yang saksikan itu sebagai tauladan pada masa depan kita. Kini rakyat sudah pun tahu apa yang perlu dilakukan dalam membuat penentuan pada pilihan raya negeri Johor nanti. Lihat sendiri. Bagi UMNO, desakan untuk pengeluaran one-off wang KWSP RM10,000 untuk kali terakhir bukan sekadar isu politik, tapi isu ini adalah berkenaan kepentingan rakyat dan masih dalam kesusahan berdepan kesan daripada long COVID ekonomi. Jadi barangkali mereka membantah permintaan rakyat itu yang ada agenda politik katanya, kerana mereka khawatir kebenaran pengeluaran wang KWSP boleh memberi merit kepada UMNO. Sebab itu saya katakan sepatutnya mereka tak boleh fikir ini bukan tuntutan UMNO, kerana UMNO bukan tuntutan politik tapi untuk rakyat. Tapi mungkin mereka merasakan kalau bagi pengeluaran itu maka UMNO dapat nama. Saya katakan bahawa dalam soal penderitaan rakyat tak sepatutnya kita memikirkan soal apakah kemenangan ataupun mendapat advantage politik. Tak perlu begitu. Sepatutnya santun ni bersama-sama. Terima kasih Datuk Zaid sebagai Presiden UMNO yang memutuskan bahawa UMNO akan terus memperjuangkan soal KWSP ini. Memang sekarang ni UMNO bukan berkuasa sepenuhnya. Benar, naik Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi Perdana Menteri, tapi kita tak tahu macam mana kedudukannya dan kita mengharapkan agar Allah sesuatu yang lebih baik. Sebab itu saya tengok saudara, hari ini juga dalam culipan sekali lagi saya nampak Datuk Zamil Ibrahim betul-betul mengamuk sakan dia. Marah betul dia. Hari ini yang bagi Datuk Zamil melalui media sosialnya, dia melontarkan kekesalan yang teramat terhadap
urus cara Kementerian Pendidikan menyelenggara pemberian bantuan kewangan kepada para pelajar yang dijanjikan setiap pelajar mendapat RM150. Katanya masih lagi dalam situasi timbang dan semak. Jadi tadi saya sempat juga cakap dengan beliau. Saya berhubung dengan beliau, saya kata, kenapa marah sangat? Dia kata, bagaimanapun bang, dia kata, kirim salam dulu pada pelayar Amir Jas Fans. Dia kata, dia menzahirkan keraguannya apakah pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan semasa pembentangan bajet 2022 dahulu benar-benar dapat terlaksana ataupun katanya sekadar sembang sebuah tiang. Ini yang dizahirkan oleh beliau. Kerana dia kata apa perlunya setiap pelajar mengisi borang yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, dan selepas isi borang, setelah diselidiki baru boleh baru sama ada orang ni layak tak layak. Kenapa begitu jadinya? Sebab janji yang Berhormat Mulia Menteri Kewangan dalam bajet tadi, semua pelajar diberi RM150 sejumlah 3 juta orang. Jadi saudara Zamir Ibrahim dia memang mergoyan habis. Dia geram, dia kata. Jadi sebab itu Datuk Zamir Ibrahim dia menuntut agar Yang Berhormat Mulia Menteri Kewangan menyemak semula peruntukan kewangan untuk 3 juta pelajar yang sepatutnya telah pun menerima RM150 seorang. Ini kerana ini memenuhi apa yang telah pun dijanjikan sewaktu beliau membentangkan bajet tahun lalu. Jadi katanya secara peribadi dia tidak bersetuju dengan cara Kementerian Pendidikan melaksanakan. Masih isi borang, tunggu borang, tak dapat borang maka tak dapat. Sedangkan setiap pelajar tu ada rekodnya disimpan oleh guru-gurunya. Inilah yang saya katakan. Dan ini juga yang pernah dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jangan ada birokrasi. Bila kerajaan mahu memberikan bantuan, jangan elakkan sebarang birokrasi. Tadi saya lalu pekan Teluk Intan. Saya tengok ramai orang berderit, beratur dekat bank. Menantikan, saya tengok begitu, saya kata ini mestilah mereka sedang mengharapkan tentang bantuan yang dijanjikan oleh pimpinan. Tapi masih lagi di tangan ada borang, isi borang, tunggu bila pula lagi, besok dah cuti, lusa cuti lagi di Kuala Lumpur. Jadi keadaan begini rakyat ternanti-nanti. Saya haraplah agar Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul dapat melihat benda ni. Duduk bincanglah dengan Yang Berhormat Zidin, Menteri Pendidikan. Jangan adanya birokrasi. Perdana Menteri dah cakap dalam memberi bantuan pada rakyat, jangan sekali-kali ada birokrasi. Rakyat sudah tersekat, dah tersepit dalam kehidupan yang cukup sukar. Saudara, kita beralih pula dalam sisi politik. Dalam politik ni lain tak adalah saudara. Tentulah tentang apa yang sedang bertaburan. Saya melihat dalam Facebook, dalam internet, dalam media sosial, nampak gayanya lepas masih lagi menuduh. Dia kata kluster mahkamah adalah punca ketidakstabilan politik di Malaysia. Saya pun giring kepala. Dia kata pilihan raya negeri Johor yang akan diadakan tak lama lagi itu adalah disebabkan oleh usaha kluster mahkamah. Desas-desus katanya kononnya PAS ditawarkan 4 kursi oleh Barisan Nasional, juga disantun oleh beliau. Tapi apa kenyataan Ajadi? Dia kata kita ada dengar kabar angin tapi belum ada rundingan. Mereka itu UMNO nak beri kita 4 kursi, di Melaka dulu 2. Takkan kita minta sedekah kursi-kursi ini? Saya pun hairan lah. Bila masa kita kata PAS minta sedekah, UMNO berlapang dada menyediakan. Kalau bersama dengan kita bagilah 4 kursi. Itu saja. Tapi dia kata bahawa seolah minta sedekah. Macam mana? Dia ini mengulas beliau mengulas tentang pilihan raya yang akan diadakan selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 23 Januari lalu. Dia kata pilihan raya negeri ini diadakan oleh kluster mahkamah. Kluster yang kalah pada pilihan raya yang lalu. Pilihan raya umum 14 dan kluster yang tidak berjawatan dalam kerajaan. Saya kata kenapalah begitu? Apakah kerana anda sudah berada dalam kerajaan maka anda rasa bangga? Anda juga adalah parti yang kalah.
Jangan kata UMNO. Kita sama-sama kalah dalam pilihan raya umum yang diadakan tahun 2018. Sama-sama kalah. Kenapa nak kata UMNO kalah? Jadi kerana anda berada dalam kerajaan, jadi ada special sikit, kononnya lah. Jadi kluster mahkamah ini katanya masih belum lagi disabitkan bersalah. Kalau ada maruah, lawan saja di mahkamah. Jangan susahkan rakyat dengan pilihan raya negeri ini. Masa bila pula kita nak menyusahkan rakyat? Dan sekarang ini semua pemimpin UMNO yang menghadapi tuduhan masih lagi berada di mahkamah. Masih lagi menghadiri mahkamah, perbicaraan dan sebagainya. Masa mana pula yang katakan, oh mestilah hadapi di mahkamah, jangan gunakan rakyat. Kita tak pernah gunakan rakyat. Apa yang berlaku di Johor semata-mata adalah keputusan di kalangan pimpinan Johor. Janganlah mengujudkan cerita yang tak ada, diada-adakan. Dengar baik-baik apa kenyataan Datuk Asni. Yang Datuk Asni mengatakan dia tidak mampu lagi untuk meneruskan pimpinan kerajaan ini dengan menagih simpati daripada musuh. Kerana ada beberapa peristiwa yang berlaku. Jadi untuk merancang kebaikan untuk rakyat tidak dapat terlaksana dengan cara mudah ataupun tidak dapat terlaksanakan secara tuntas. Kerana masih lagi dalam keadaan bermusuh, macam apa yang dialami oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang. Nak buat satu dasar tu bukan mudah sebab adanya mereka yang memang musuh. Tapi mereka juga berada untuk buat dasar, tentulah keadaannya tidak semudah bagaimana kita mentadbir secara total. Sebab itu saya katakan, kalaulah rasa PAS yakin ataupun PM yakin bertanding, okey, siapa saja yang dipilih oleh rakyat, itulah parti, itulah kerajaan yang akan mentadbir. Kita hairan lah. Sebab bila Tuan Guru Ayah dia kata kluster mahkamah ini masih belum lagi disabitkan bersalah. Kalau ada maruah, lawan saja mahkamah. Jangan susahkan rakyat. Apakah pilihan raya ini menyusahkan rakyat? Saya tak nampak. Pilihan raya ini untuk memberikan kembali kuasa agar rakyat memutuskan siapa yang mereka mahu melihat dia menjadi pemimpin. Kalau katanya ni kluster mahkamah ini masih belum lagi nak selamatkan diri, susahkan rakyat. Saya sebab semalam pun saya dah cakap, nak selamatkan diri, susahkan rakyat. Soalnya sekarang ni macam mana? Di mana logika? Apakah mahkamah akan terpengaruh dengan keputusan pilihan raya di Johor? Mari kita berfikir secara matang, secara logika. Apakah katalah andainya UMNO Barisan Nasional menang di Johor, apakah itu akan mempengaruhi mahkamah dalam buat keputusannya? Saya tak nampak. Apakah kerana adanya pilihan raya umum atau pilihan raya negeri di Johor ini, maka mahkamah tak boleh buat keputusan? Ini satu benda yang tak logik. Kita kena ingat bahawa apa saja mahkamah yang di negeri, pilihan raya ini tidak menyangkut soal mahkamah. Cuma kita sekarang ini UMNO mengharapkan sokongan daripada rakyat. Itu saja. Dia kata nak selamatkan diri susahkan rakyat. Bagi yang kalah pilihan raya, tunggulah. Kena sabarlah, tunggulah pilihan raya. Saya nak bagi tahu, dulu-dulu pun kita tempohnya je ada waktunya 4 tahun lebih ada pilihan raya. Ini pun dah 4 tahun lebih juga, saudara. Apakah nak kena tunggu sampai 9 Mei 2023 baru dikatakan tarikh pilihan raya? Itu tak betul, saudara. Terpulang pada pimpinan. Dan saya nak bagi tahu, yang menentukan tarikh pilihan raya adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang menentukan pembubaran Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen adalah kuasa istana. Jangan kita membuat dogma ataupun mengatakan benda tak betul. Siapa pun saja, kalau sekarang ni berlaku penarikan sokongan terhadap Perdana Menteri, kalaulah ini berlaku, yang sedang diheboh, yang orang ni kata begitu, orang ni kata begini, yang macam-macam kita dapatlah. Ada yang kata kapal angin, ada yang kata falasi, ada yang kata geram, nak dendam dan sebagainya. Seandainya benda itu berlaku, maka kuasa untuk memutuskan sama ada kita nak adakan pilihan raya ataupun tidak terpulang pada istana. Jangan lupa, saya hairan macam mana Haji Hadi boleh mengeluarkan kenyataan begitu, sebab dia juga bersama-sama dengan UMNO dulu selepas waktu peristiwa Langkah Sheraton.
Pada mulanya kita sokong, ikut ni PAS kata sokong Dr. Mahathir. Semua sokong Dr. Mahathir. Kemudian Dr. Mahathir kata tak mau meneruskan. Jadi berlaku iaitu dianggap sebagai langkah syaratan. Kemudian menghadap istana minta supaya dia adakan pilihan raya. UMNO minta pilihan raya. Istana kata tak sesuai. Istana memutuskan tidak sesuai. Kita pun akur. Jadi PAS pun akur sama. Dalam perantikan Tan Sri Muhyiddin. Jadi apabila mereka dilantik sebagai menteri, maka adalah mungkin tanda terima kasih dan sebagainya, menyokong. Dia sokong pun janganlah babi buta. Tapi UMNO tetap dengan keputusannya supaya kita minta diadakan pilihan raya kerana kita nak pulangkan balik kuasa pada rakyat. Itu matlamat UMNO. Tapi kerana istana kata okey, buatlah pilihlah Perdana Menteri, jangan adakan pilihan raya. Okey, UMNO akur. Maka terlantik Tan Sri Muhyiddin. Saya terpaksa mengulang benda ni, memang saudara bosan dengar ni. Bukan apa sebab saya nak bagi tahu supaya diorang ni tak henti-henti mengulangi perkara yang sama. UMNO gila kuasa, UMNO susahkan rakyat, UMNO minta adakan pilihan raya, UMNO wujudkan pilihan raya ini untuk menyusahkan rakyat kerana nak kuasa. Ini kerana kluster mahkamah. Itu diulang-ulang. Dan saya pun nak mengulangkan juga. Pendirian UMNO nak pilihan raya daripada awal lagi. Selepas saja tidak ada lagi Dr. Mahathir tak mau jadi Perdana Menteri, apabila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tuntutan UMNO tetap dengan pilihan raya. Dan apabila Tan Sri Muhyiddin tidak mahu mengadakan pilihan raya sebagaimana yang yang persetujuan bersama pada bulan Ogos yang lepas, maka kita melihat juga kepimpinan begitu pincang, maka berlaku penarikan sokongan. Naik pula yang Amat Berhormat Datuk Seri Suraya Sabri. Juga UMNO nakkan pilihan raya. Dalam keadaan begini sekarang ni, sebab itu bila kita nampak, kita tengok dan kita lihat apa berlaku di Johor. Ini keadaannya. Jadi bila di Johor, yang Amat Berhormat Datuk Asni merasakan sukar dia nak bernapas dalam menentukan dasar-dasar banyak beberapa peristiwa. Saya kalau cerita semua satu persatu ni tak baik pula, itu menyalahi ataupun again the OSA. Tapi bagaimanapun berpeganglah keadaan realitinya yang Amat Berhormat Datuk Asni menghadap Sultan Johor. Baginda yang memutuskan. Jadi sekarang ni nak tempelak UMNO ke nak tempelak istana? Saya harap benda begitu kena dipikirkan betul-betul. Dan sekarang ni mereka menjadi ketakutan apabila ada pihak mengatakan seandainya usai Johor maka akan berjangkit negeri lain. Ada orang mengatakan di Perak. Jadi 2 malam lepas saya berjumpa dengan ahli Dewan Negeri di Perak. Mereka mengatakan mereka tetap menyokong Yang Muhammad Datuk Syarani untuk kekal berada menerajui kerajaan negeri Perak sehingga bila kata hari ditentukan. Bila tak tahu. Jadi mereka pun tak tahu, terpulang. Tetapi sudah ada pula cerita bahawa besar kemungkinan UMNO menarik sokongan di negeri Kedah. Besar kemungkinan kalau negeri Kedah pula mengadakan pilihan raya, lagi berterabur lah kita kena serang. Kadang begitu kita nak tanya, kalaulah UMNO tarik sokongan di Kedah bersama dengan beberapa pemimpin lain dari parti lain, apakah PAS nak menyalahkan UMNO? Kerana kita tak sokong. Apakah nak kata UMNO mabuk kuasa? Kerana yang memimpin adalah pimpinan daripada PAS. Tentulah yang Muhammad Menteri Besar Kedah terpaksa menghadap Duli Yang Muhammad Besar Kedah, minta izin. Kalau tuanku tak setuju, tak boleh juga. Begitu juga dengan pilihan umum. Kalau tuanku tak setuju, maka saya yakin isu bagaimana kita mau mewujudkan interim prime minister, diwujudkan kembali suasana di mana dalam keadaan sekarang ni kalaulah mereka tarik sokongan, maka istana mungkin atas kuasa istana okey, dalam keadaan sekarang ni kita wujudkan interim ataupun Perdana Menteri sementara menunggu tarikh yang paling sesuai. Ini keadaan ni, apakah PAS setuju? Ini persoalan kita. Jadi sebab itu jangan banyak sembang. Itu yang saya katakan bahawa jangan menuduh UMNO gila kuasa. Jangan memainkan isu-isu ini berterusan. Jadi tapi mereka berusaha untuk meyakinkan rakyat bahawa UMNO ni lah yang minta pilihan raya umum. UMNO ni lah. Memang UMNO nak pilihan umum sebab bagi UMNO kita nak serahkan kuasa ini pada rakyat. Itu jelas. Soal siapa yang rakyat pilih, UMNO tak campur tangan. UMNO cuma berusaha lah sebagai sebuah parti politik. Dan sama-sama dah berusaha. Bertandinglah secara nak jantan. Siapa yang rakyat pilih, itulah jadi memimpin negara atau memimpin negeri. Apa yang jadi kecoh sangat? Teruskan. Jangan nak serang sama sendiri. Jangan tuduh kluster mahkamah. Jangan tuduh UMNO mabuk kuasa.
Besok kalau berlaku di Kedah, apakah kita akan tuduh? Mau Menteri Besar Kedah mau berkuasa. Boleh begitu? Tak boleh, saudara. Jangan kita mewujudkan satu dan kita menipu rakyat. Cukup-cukuplah kita memutar belitkan pemikiran rakyat, saudara. Sebab itu saya tengok ada salah seorang pemimpin daripada PAS. Itu ini ada jawatan kuasa PAS Pusat, saudara Muhammad Zudi Marzuki. Pula dia kata kalau gini keadaannya, Dewan Negeri Johor katanya sepatutnya taklah dibubarkan, tapi lebih baiklah dia kata wujudkan pilihan umum terus. Ini satu hal lagi ni. Dalam pimpinan mereka sendiri pun dia kata lebih baik pilihan umum daripada Johor. Sedangkan memang kita nakkan pilihan umum. Ini apakah dengan beliau bercakap nanti? Sebab itu dia kata saya bercakap bagi pihak diri sendiri. Sebab penderan PAS yang akan mengatakannya adalah Presiden, di mana Presiden dan Susah Agung. Pada pandangan peribadi saya, katanya, bukan hanya pihak lain Johor yang perlu disegerakan, tapi PRU. Jadi, artinya pimpinan dalam PAS pun ada juga yang mahukan supaya disegerakan pilihan umum. Kerana katanya, mandat rakyat yang diambil tanpa pilihan raya perlu dikembalikan semula kepada rakyat. Inilah matlamat UMNO. Kita tak setuju dengan langkah Sheraton, tapi kita dituduh bersekongkol sebagainya. Kita nak pulangkan balik mandat itu rakyat dah bagi pada Pakatan Harapan dulu. Dan bila berlaku langkah Sheraton, tumbang. Jadi terbaiknya pulang pada rakyat. Kalau rakyat masih mahukan pimpinan negara ini dipimpin oleh Pakatan Harapan, pimpinlah, tak ada masalah. Itu cerita dia. Masalahnya diputar belitkan. UMNO lah bersekongkol dengan Sheraton. Sedangkan mereka bersama. Saya nak bagi tahu, peristiwa itu berlaku di saat UMNO dengan PAS. Waktu itu kita baik. Masa itu masih bulan madu, berada di janda baik. Maka dikerahkan turun ke Kuala Lumpur kerana sudah berlaku langkah Sheraton. Langkah Sheraton dipimpin bukan oleh UMNO. Dipimpin oleh orang ahli-ahli pada PBM dan bekas ahli-ahli PKR. Tapi kenapa UMNO yang dipalitkan? Saya pun hairan. Dan waktu itu yang jadi Perdana Menterinya juga bukan daripada UMNO, iaitu daripada PBM. UMNO juga yang salah. Kerana kebetulan UMNO berada yang dilantik sebagai menteri dalam scheme of thing. Itu memang kita tak nafikan. Ada kalangan ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang terperangkap dengan scheme of thing. Yang saya katakan scheme of thing itu adalah rasuah politik. Saya terus terang saya tak bersetuju dengan scheme of thing. Sokong dapat jawatan, sokong dapat itu, dapat ini. Itu bagi saya rasuah. Tapi itu yang berlaku era Kerajaan Perikatan Nasional. Dan waktu itu juga PAS pun ada juga menjadi menteri. Dan apakah sekarang ini mereka nak menafikan? Kemudian berlaku perpalahan lagi. Jangan lupa, sekali pilihan raya 3 Perdana Menteri. Naik Perdana Menteri kali ini juga ada urutan lah kononnya. Kalau berlaku juga pilihan raya di Johor, maka PAS dengan PBM akan tarik sokongan. Ini siapa yang buat kerja? Bukan UMNO. Kalau ini berlaku, kalau seandainya suasana itu berlaku, jangan salahkan UMNO. Kerana kalau itu berlaku, tentulah yang orang Perdana Menteri akan menghadap tuanku. Bagi tahu ini keadaannya. Jadi saya haraplah saudara, jangan kita mudah terpengaruh dengan cakap-cakap. Cuma yang saya kesalkan saudara, apabila tentang warga UMNO. Ini warga UMNO, pimpinan UMNO. Ini memang saya kesal sangat saudara. Kerana bila Tan Sri Muhyiddin kata begini, PAS kata begitu, semua kenyataan tersebut memang sebenarnya amat memedihkan kita. UMNO dituduh itu, UMNO dituduh ini, UMNO dituduh saudara. Dan tapi tak ramai yang sanggup menyanggah setiap kenyataan dari pimpinan PAS. Kerana kita semua tahu sikap mereka, cara mereka mengemukakan hujah-hujah yang memang memedihkan, dengan kata itik dan macam-macam lah. Jadi soalan sekarang ni saya nak bertanya pada ahli-ahli pemimpin UMNO yang tertinggi, yang saya tak lihat yang masih lagi menjawab, menerangkan Datuk Seri Presiden, Timbalan Presiden, Susah Agung, dan di kalangan naib Presiden cuma Datuk Khalid Nordin. 2 lagi iaitu Perdana Menteri dan Datuk Mahathir Khalid. Kenapa tak jawab? Kenapa tak menjelaskan? Tolonglah jelaskan cerita yang sebenarnya. Kalau PAS punya kenyataan itu tak betul, kena sanggah lah. Jadi begitu juga dengan ahli-ahli parlimen yang dah jadi menteri. Apa nak takut sangat? Kenapa semuanya kuku? Sebab sebenarnya hari ini saya cakap terus terang, warga UMNO melihat situasi ini dengan penuh kekecewaan.
Kerana seolah-olah mereka itu membiarkan orang membelasah UMNO. Sikap menipu setengah pemimpin UMNO yang kini bergelar sebagai menteri. Ada berganti timbalan menteri, tak dengar pun. Sedangkan mereka tahu kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Haji Hadi tak betul. Tapi mereka tak berani nak menyanggah. Kenapa? Apakah kerana merasakan kalau jawab lebih-lebih nanti kedudukan juga mereka juga terancam? Mungkin PAS marah sangat, tarik sokongan, maka Perdana Menteri pun merudum. Jadi mereka juga, saya rasa ini tak boleh. Tak boleh dibenarkan begitu. Saya rasalah apa yang dijelaskan oleh Timbalan Presiden berpeluh-peluh, Tok Mat. Dan saya tengok lah yang terbaru ni pula ni, ada tu kes kan ni dimainkan pula. Ini puak-puak yang, saya minta maaf, daripada penyokong-penyokong lebay-lebay ni, dimainkan pula tip dalam video, dalam media sosial. Bagaimana kenyataan yang berhormat Timbalan Presiden UMNO Datuk Mat. Saya ingat lagi kata-katanya, dia kata dia ucapkan terima kasih lah pada ini Tuan Guru Haji Hadi kerana sudi hadir untuk memenangkan atau menyokong beliau dalam pilihan raya kecil di rantau dulu. Saya takkan lupa segala jasa-jasa baik Tuan Guru datang membantu dalam hidup saya akan lupa. Jadi ini dimainkan seolah-olahnya Tok Mat ni dah lupa diri dan lupa segala jasa. Saya kalau itu nak jadikan alasan, saya nak bagi tahu berpuluh ada tip yang lebih teruk lagi. Tapi kita tak nak mainkan macam mana dulu Haji Hadi memuja dan memuji UMNO. Begitu juga bagaimana dia memuja dan memuji parti DAP. Saya rasa benda-benda begini ini yang lepas. Tak perlulah dimainkan. Dan akhirnya dilihat seolah seperti pembohongan. Tok Mat bercakap terus terang. Dan dia masih lagi tidak menyerang secara peribadi. Yang dia jelaskan, dia kata UMNO akan bertanding. Dan sebab itu dia kata warga UMNO, jentera UMNO kena perkukuhkan. Kena disatukan dia punya iltizam. Tak ada pula dia kata bahawa PAS begitu, PAS begitu. Tak ada. Tapi beliau diserang dengan kutukan seolah-olah dia tidak mengenang budi. Kerana Tuan Guru Haji Hadi pernah menolong dia dalam pilihan raya kecil di rantau. Semua orang waktu itu ada budinya, bukan tak ada. Sebab itu saya dah cakap berkali-kali, saya dah bagi tahu. Dalam pemerasan ini tak payah lagi kita ungkit-mengungkit. Waktu musim bulan madu dah selesai. Kalau dah berlaku perceraian, jangan kita mengungkit mengatakan dia ni salah. Jangan kita mengatakan diri kita betul. Adalah silap di mana-mana. Dan UMNO tidak mampu untuk menyantuni kehendak PAS. Permintaan PAS supaya kita berbaik dengan PBM. Ini kita kata minta maaf. Full stop, kalash. Tidak ada, tak boleh. Sebab dengarlah sendiri ucapan-ucapan dari pemimpin PBM. Yang terbaru pun, dalam masa kita nak menghadapi pilihan raya negeri Johor, dengar ucapan Presiden PBM. Dia kata dia nak pastikan supaya dominasi kuasa UMNO Barisan Nasional tidak lagi wujud. Orang dah terus terang nak bunuh UMNO, PAS paksa kita nak baik lagi. Jadi saya kata, sudah-sudahlah. Jadi kalau PAS memilih untuk bersama dengan PBM, kita pun tak marah. Pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka, kita tawarkan pada PAS 5 kursi. Pada PAS membuat keputusan, tak mau. Nak juga bersama dengan PBM. Kita bertanding tak ada masalah. Kesannya huyuk. Kita lain. Kita cakap, kita tawar nak bagi. Tak mau, tak. Sudahlah lah. Macam mana kita bukanlah orang kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Itu bukan sikap kita. Begitu juga macam kata Datuk Azmi. Beliau menawarkan kepada Timbalan Presiden PAS untuk kalau bersama dengan Muafakat Nasional, bersama dengan UMNO, PAS diberi 4 kursi yang diyakini boleh menang. Tapi tak nak. Malahan kenyataan mesti nak lebih. Sebab UMNO ni tamak. UMNO ni haloba. Nak kau kursi lebih. Jadi saya rasa saya hairan lah. Berapa banyakkah penguasa anda? Dalam keadaan begini. Sebab itu saya katakan, pemimpin UMNO sepatutnya di kalangan ahli majlis tinggi. Naik-naik presiden. Mestilah sanggup menceritakan. Ini saya tengok berpeluh-peluh lah. Datuk Seri Khalid Nordin menjawab, Tan Sri Syarif Samad menjawab, Datuk Fuad Zakasi menjawab, Timbalan Presiden Datuk Ahmad Maslan. Yang lain mana? Apakah mereka juga melihat ada sesuatu kalau bercakap lebih nanti takut Perdana Menteri kata ini menyokong Presiden. Jadi keadaan ini mereka mewujudkan suasana ni
suasana dalam parti kita, dalam UMNO, saya tidak nampak bahawa ada kepaduan, dan kesatuan dan kepaduan kita menghadapi pilihan raya ini sepatutnya satu. Tapi masih lagi kita saling mencemburui. Kita tengok orang ini. Saya dah bagi tahu awal-awal lah. Dalam masa sekarang ni pilihan raya, tangani pilihan raya. Soal nak jadi presiden parti, kemudian ini tidak, ini orang presiden, ini orang Perdana Menteri. Mereka mengwujudkan suasana begitu. Sedangkan saya tak nampak. Saya cakap terus terang, saya tengok bila diadakan mesyuarat Majlis Tinggi, elok aja Perdana Menteri hadir dan dia pun duduk sebagai naib presiden. Dan kita dah bercakap berkali-kali, tengok di Indonesia, tengok di India, tengok negara luar. Tak semestinya Perdana Menteri datang daripada Presiden Parti. Dan Presiden Parti kita ini, Presiden UMNO, nak menyelesaikan masalahnya di mahkamah. So, you jalankanlah tugas sebagai Perdana Menteri. Ini pembodik, apik lempang, keliling kelalang. Ini masa nak membodik keterlaluan. Ini yang menjadikan masalah dalam UMNO daripada dulu. Masalah ini tak selesai. Sebab itu saya minta agar Presiden melihat mereka ni. Tak ada keperluan lagi untuk, walaupun mereka jadi ahli Majlis Tinggi, kalau mereka tidak memperjuangkan soal parti kita, tak berani betul serang, maka kita drop aja. Sama ada dia ada jasa, tak jasa, sudahlah. Sebab kita nak membersihkan UMNO ini daripada suasana yang dalam keadaan sekarang ni saya tengok keliru habis. Dan membuatkan musuh ataupun orang lain boleh membelasah UMNO. Ini yang saya rasakan lah. Cukuplah. Letih saya tengok sebenarnya. Dan saya bersipati dengan Presiden. Saya bersipati dengan timbalan Presiden. Dan saya juga bersipati dengan Perdana Menteri yang cuba diadu dombakan supaya berbalas sama sendiri. Kenapa begitu? Kita bukan orang yang tamak kuasa. Pembagian kuasa dah jelas. Dan sekarang ni bila diungkit, saya bila Haji Hadi mengatakan bahawa nak adakan ni pilihan raya ini kerana kluster mahkamah mau kluster mahkamah ini mau membersihkan, mau menyelamatkan diri mereka. Jadi saya tak langsung, sebenarnya saya cakap terus terang bahawa Haji Hadi juga terjebak dalam situasi menghina mahkamah. Ini menghina mahkamah. Kerana bila dia buat tuduhan pilihan raya negeri Johor kerana kluster mahkamah nak menyelamatkan diri. Seolah-olah bahawa hakim ini akan terpengaruh dengan apa yang berlaku dalam pilihan raya. Ini bagi saya tidak berlaku separation of power. Jangan begitu. Kita berlapang dada. Warga UMNO berlapang dada, tak ada masalah. Teruskan. InsyaAllah 3 bulan nanti Presiden UMNO akan pergi ke mahkamah di Shah Alam, meneruskan pembicaraan. Tak ada masalah. Mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib, masih lagi pergi mahkamah. Tak ada masalah. Dan kita tunggu. Yang dituduh kata ini kluster mahkamah buat onar ini. Sebab itu apa kata dia ni Tan Sri Syarif. Dia kata kalau gini kerana dia pun tak nak bertanding sebab dia nak bersihkan diri dia. Lihat jelas dan ikhlasnya pimpinan UMNO. Tak mau bertanding. Kali ini dia kata tak ada, saya tak bertanding apa-apa jawatan. Biarlah sebab saya nak membersihkan diri saya melalui mahkamah. Itu pendirian. Jadi kenapa nak tuduh kluster mahkamah? Ini masalahnya, jangan sembarangan menuduh. Sedangkan saya tengok ini apa yang berlaku sekarang ni, macam contohnya mereka sudah mula mendekati dengan Syed Saddiq, Parti Muda. Maka Parti Muda ni seronok gambarnya buat dalam internet, minta supaya siapa sokong dia bagi derma. Jawabnya bakal ribut kena balon. Warga net berlasah Syed Saddiq bagi teruk. Saya geleng kepala, saya kata kenapa begitu? Untuk apa Syed Saddiq membuatkan minta rayuan supaya orang menderma pada parti muda untuk menghadapi pilihan raya. Dan semua ini mengundang masalah. Tengah orang susah kamu tak sokongan. Tak, satu benda yang saya tak tahulah. Sedangkan saya nak bagi tahu kenyataan hari ini pun agak memeranjatkan saya bahawa ini sebagaimana yang ditulis oleh Tuan Carlos. Dia melaporkan bahawa tindakan PKR enggan menggunakan logo Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Johor menunjukkan presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim mula hilang keyakinan pada gabungan pembangkang. Ini cara Azmin Ali lah. Dia kata Anwar Ibrahim tak nak gunakan logo parti Pakatan Harapan tapi memilih untuk Parti Keadilan kerana dia pun tak yakin pada Pakatan Harapan. Ini cara mereka. Tapi saya tak dengar pula lagi macam mana lontaran ataupun jawapan daripada warga
Parti Keadilan. Kita tunggulah. Cuma saya nampak kadang-kadang mereka yang berkempen bagi pihak keadilan pun kadang-kadang termakan dengan hasutan yang dibuat oleh PAS yang menuduh katanya UMNO ni kluster mahkamah. Jadi kluster mahkamah ni lah nakkan ada pilihan raya umum. Kluster mahkamah ni lah juga nakkan pilihan raya negeri Johor. Jadi tiba saya kata macam manalah anda sebagai orang yang dilihat sepatutnya mengetahui lebih, memberi pencerahan yang jelas. Jangan kita wujudkan persepsi ataupun situasi yang boleh mengelirukan rakyat. Jangan kita terjebak dengan suasana yang sebegitu. Saya tengoklah apabila Azmin dia menyelar apa ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada pula mereka nak jawab. Saya tak boleh nak jawab lah sebab beliau bukanlah presiden parti saya lah UMNO. Tapi bagi saya, yang saya kesalkan sangat-sangat pimpinan UMNO di kalangan ahli Majlis Tinggi UMNO. Malahan ada yang bergelar naik presiden, tidak mahu mempertahankan parti kita. Sok kuku, takut. Kenapa mereka takut? Apakah mereka merasakan kalau mereka menjawab mempertahankan tuduhan kononnya pilihan raya ini disebabkan oleh kluster mahkamah, mereka ini adalah barakah itik tempang, kalau dijawab diserang balas balik, maka mereka dilihat seolah-olah membodik presiden. Jadi kalau bodik presiden, Perdana Menteri akan marah. Saya kata tak akan berlaku begitu. Dan saya haraplah agar warga UMNO cerahkan balik minda anda. Kita tengok sepanjang pilihan raya negeri Johor ni, siapa sebenarnya ikhlas mempertahankan parti kita. Siapa sebenarnya ikhlas memperjuangkan agenda perjuangan parti. Yang lain itu bila musim pemilihan parti nanti berlaku, kita ketepikanlah. Saya menyimpan satu persatu. Saya nak bagi tahu. Sebab itu saudara Harun dia kata bubar parlimen terbaik. Memang pun yang terbaik dalam keadaan sekarang ni saudara, dengan ekonomi yang begini, kita bubarkan parlimen once and for all supaya dapat diwujudkan balik dasar-dasarnya. Siapa nak perintah soal lain. Sama ada ini Pakatan Harapan ke, atau Parti Keadilan ke, UMNO Barisan Nasional ke, ataupun PBM ke, ataupun PAS sendiri, terpulang pada rakyat. Kita kembalikan balik kepada rakyat untuk menentukan. Ini kuasa mereka. Dan jangan kita bermain dengan emosi seolah-olah tarik rakyat benci pada UMNO kerana ini kena UMNO. Ini bagi saya satu situasi mereka mewujudkan ketempangan dalam politik. Kita santuni tiap kali ada pilihan raya secara anak jantan dengan tidak mewujudkan persepsi ataupun pandangan naratif cerita yang bukan-bukan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.